dan dia pun tendang ayah dia bertumbuk muka dia sampai muntah darah dan sebagainya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada video kali ini, FJ terjumpa satu kisah ni yang FJ rasa ianya agak menarik untuk FJ sharekan di dalam YouTube ni, di mana berkaitan dengan pengalaman sesetengah orang yang boleh nampak sesuatu lah. Jadi perkara ini adalah perkara yang tak berlaku kepada semua orang dan ianya berlaku pada sesetengah orang saja, dan pengalaman setiap orang berbeza di antara satu sama lain berkaitan dengan penampakan yang mereka nampak. Jadi kisah ini dikongsikan oleh salah seorang pengguna Facebook di dalam kelab cerita hantu Malaysia yang menceritakan akan pengalaman sebenar beliau yang berhadapan dengan situasi penampakan ini. Jadi jom kita tengok akan posting beliau dalam kelab cerita hantu Malaysia. Okey, baik, berkaitan dengan kisah ini dikongsikan oleh Dafrina Dafril, nama beliau. Okey, FJ bacakan saja akan kisah tersebut. Okey, kisah aku kali ini pula mungkin kurang seram, lebih kepada menuntut ilmu yang salah. Dipendekkan cerita, aku dapat anugerah melihat makhluk yang tidak sepatutnya ni waktu umur 15 tahun. Duduk di asrama penuh, sekolah aliran agama. Lepas daripada kejadian itu, ayah aku terus keluarkan aku dari sekolah itu dan bersekolah di sekolah harian biasa. Dari kecil aku selalu ikut ayah pergi belajar silat. Kami panggil buah pukul. Jadinya dari kecil memang aku dah dididik dan dibesarkan dengan seni mempertahankan diri. Waktu aku umur 17 tahun, aku dah khatam seni permainan buah pukul. Kalau nak belajar seni mempertahankan diri ini, ada sesetengah gelanggang masih mengekalkan adat lama, iaitu adat memotong limau. Likau hanya akan dipotong, bukan likau je rasa limau tu. Limau hanya akan dipotong oleh guru tua atau guru-guru yang seangkatan dengannya. Selain limau, kemenyan juga digunakan. Kemenyan kegunaan dia lebih dari limau. Berbalik kepada kisah limau, semasa guru tersebut potong limau itu akan dibiarkan jatuh ke dalam baldi yang berisi air. Guru tersebut akan memerhatikan sama ada limau tersebut jatuh secara ke bawah atau ke atas. Yang mana ini pun aku tak berapa pasti macam mana, ada maksud dia. Selepas majlis potong limau itu, semua ahli-ahli perlu bawa pulang limau itu sendiri untuk dibuat mandi. Masa inilah limau ini memainkan peranan sebagai pendinding diri kita, sama ada di dalam gelanggang ataupun di luar gelanggang. Kemenyan pula peranan dia lebih penting. Kalau mengikut apa yang ayah aku cerita, setiap kali keluar rumah, tak kira ke mana pun, kena berasapkan kemenyan ini, supaya apa sahaja yang berniat jahat dekat kita akan patah balik semuanya. Dan jangan sesekali tercicir. Kemenyan ini ibarat penunduk juga. Dalam masa yang sama, ia juga ibarat perisai buat tuan yang punya kemenyan. Okey. Selain limau dan kemenyan, ada juga beberapa amalan yang kami lakukan setiap kali mandi. Contohnya mandi penimbul dan penderas tangan. Mandi penimbul ini berfungsi sebagai pertahanan juga. Apabila dipukul, ditendang, ditumbuk, tidak berasa sakit, diibaratkan seperti kebal. Kebenarannya dulu waktu aku amalkan, memang aku bersparing atau mengibu di gelanggang, memang tak berasa sakit. Penderas tangan pula yang aku ingat ia dapat menguatkan tangan supaya tumbukan atau apa jua yang menggunakan tangan menjadi padu. Kesemua ni aku dan ayah memang amalkan waktu dulu. Kami juga kerap bergaduh anak beranak, ada sampai tahap bertumbuk berdua. Waktu itu aku umur 19 tahun kalau tak silap. Paling teruk yang aku pernah kena dengan ayah, satu tumbukan dekat muka sampai muntah darah. Yang ayah pula kena terajang dengan aku. Yelah, masing-masing mengamalkan ilmu yang terang-terang syirik. Syaitan lagi mengasut, jadi panas anak beranak. Tapi sekarang Alhamdulillah dah lama kami tinggalkan semua itu. Sejak aku jumpa suami 6 tahun lepas, dialah yang banyak ajar aku
berlaku tentang agama. Dia pun belajar seni mempertahankan diri, gerak singkir. Mungkin anak-anak juga akan ikut jejak kami. Sedikit pesanan dari aku, belajar seni mempertahankan diri itu tidak salah, tapi yang salah ialah menuntut yang tidak-tidak. Boleh jadi syirik. Semua yang aku ceritakan ke atas tadi semuanya benar. Aku ceritakan berdasar apa yang diberitahu kepada aku. Sekiranya ada yang berselisih pendapat dengan cerita aku, maaflah. Lain gelanggang, lain resamnya. Kalau ada cerita lagi, nanti aku akan kongsikan. Terima kasih sudi siarkan dan terima kasih sudi baca. Jadi apabila AJ dah baca kisah ini, mula-mula AJ baca, AJ ingatkan dia macam lelaki kan, tapi nama tadi nama perempuan, Dafrina Dafrel tu. Tapi last kali dia kata dia dah bersuami dan sebagainya. Maksudnya cerita ini ceritakan oleh seorang perempuan lah, di mana beliau ini adalah seorang penuntut akan ilmu persilatan, okay? Dan dipendekkan cerita, dia kata dia dapat anugerah, dapat melihat makhluk-makhluk yang tak sepatutnya pada umur 15 tahun ketika beliau bersekolah di sekolah agama. Dia mention lah. Lepas tu ayah beliau bawa beliau ni keluar daripada sekolah agama tersebut untuk bersekolah biasa, dan pada umur 17 tahun beliau dah khatam buah pukul. Okey, tu yang dia mention lah. Lepas tu ada dalam kisah dia diceritakan berkaitan dengan limau, berkaitan dengan kemenyan, berkaitan dengan mandian dan sebagainya lah. Okey, tadi dia dah ceritakan tentang mandi dan sebagainya. Lepas tu dia orang ni anak beranak selalu bergaduh, dia dengan ayah dia lah. Ayah dia sampai tahap bertumbuk. Tu yang AJ tadi dengar cerita ni, AJ kan dia anak lelaki ke apa, tapi bila dia cerita bab bertumbuk tu, rupanya dia anak perempuan. Maksudnya bergaduh dengan ayah dia sampai keluar buah silat lah kot. Dan dia pun tentang ayah dia bertumbuk muka dia sampai muntah darah dan sebagainya. Jadi akhirnya beliau meninggalkanlah akan semua amalan-amalan tersebut setelah beliau berkahwin dengan suami beliau. Itulah yang sedikit sebanyak kisah yang disampaikan oleh cerita ini. Jadi kisah ini sebenarnya agak menarik sebab dianya satu pengalaman yang berbeza dari orang lain lah. Selalunya orang yang penampakan dan sebagainya ini adalah satu kes sama ada daripada saka yang diturunkan. Maksudnya saka diturunkan ni banyaklah kes-kes dia. Ada yang tak tahu, ada yang tahu, ada yang terima, ada yang tak nak terima dan sebagainya. Itu banyak. Lepas tu kes penampakan ini juga salah satu boleh berlaku sebab orang tersebut kena sihir lah. Kalau orang tersebut kena sihir dengan teruk dan sebagainya, maka itu pun salah satu faktor yang mungkin boleh menyebabkan seseorang itu mempunyai kelebihan untuk nampak sesuatu. Tapi yang ini berkaitan dengan kisah ini agak lain sikit, dan sebab tu AJ bila baca cerita ni AJ suka juga pasal dia punya pengalaman tu agak berbeza, di mana beliau ni boleh nampak sesuatu apabila beliau belajar mengenai seni silat. AJ tak tahu seni silat apa yang diamalkan oleh Dafrina Dafrel ni, tapi ialah berkaitan dengan ilmu persilatan ni AJ tak nak komen lebih. Sebabnya dalam ilmu persilatan ni banyak benda yang orang biasa, orang awam dia tak tahu akan benda tu apa. Jadi AJ pun sendiri tak nak sentuh. AJ pernah belajar silat dan AJ tak nak cakap lah silat apa yang AJ belajar. Cumanya apabila dia katakan tentang mandi limau dan sebagainya, itu mungkin adalah perkara biasa. Cumanya yang jadi amalan dia dekat sini yang AJ rasa berkaitan dengan kemenyan tadilah. Kemenyan tadi sekarang ni cerita dia cerita umum, okay? Kadang-kadang amalan-amalan, setengah amalan dilakukan dengan ada ayat-ayat mentera ataupun jampi ataupun doa yang dibaca kan. Jadi kita nak cakap bahawa semua silat tu ada ilmu-ilmu macam ni, AJ menidakkan lah. Sebab ada ilmu persilatan yang memang ikut syariat dan sebagainya. Cumanya ada sesetengah ilmu persilatan ini yang kita sebagai orang awam lah, contoh kita nak belajar ilmu persilatan ni, sebab tu AJ cakap apa-apa hal, masalah dan sebagainya, sila rujuk dulu akan Al-Quran dan juga hadis dan juga pandangan-pandangan orang alim berkaitan dengan sesuatu perkara tersebut lah. Sebab tu kita kena belajar, okay? Memang kita berguru dengan guru silat dan sebagainya, mereka akan menyatakan pendapat buat macam ni dan sebagainya atas ada beberapa hikmah yang dikatakan. Tapi adalah lebih baik kita rujuk juga beberapa orang guru dan juga alim ulama lah yang lebih pandai akan hal ni, tentang apa amalan-amalan yang boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi kesan dia ialah beliau nampak sesuatu apabila beliau berusia 15 tahun, apabila beliau belajar di satu sekolah agama lah. Dan sebenarnya kebanyakan sekolah-sekolah agama, kalau korang pernah dengar lah cerita-cerita sekolah agama ni, banyak gangguan-gangguan yang berlaku dekat sekolah agama berbanding dengan sekolah biasa. Jadi kenapa jadi macam tu? Itu persoalan lah yang orang tanya kan. Bila sekolah agama je rasuk lah, histeria lah, orang jadi macam tak betul lah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang itu adalah kesan daripada tindak balas lah.
daripada kadang-kadang budak ni dia bermasalah dan sebagainya lah. Contoh dia tak tahu dalam keluarga dia ni saka tu pergi kepada dia, jadi dia pun pergi belajar dan sebagainya. Bila dia belajar Al-Quran, hadis dan sebagainya, ada ayat Al-Quran dan sebagainya, benda tu memberikan kesan kepada dia, maksudnya berkontradiksi di antara benda Allah yang diwarisi itu dan juga amalan-amalan Al-Quran yang dibacakan. Bila berlaku kontradiksi macam tu, itu yang kadang-kadang menyebabkan budak-budak sekolah agama ni kadang-kadang terkesan dengan hal tersebut lah. Bagi orang-orang biasa mungkin tak terkesan sebab dia tak amalkan. Contoh sekolah agama mungkin nak hafaz Quran dan sebagainya kan. Benda tu sebenarnya memberi kesan lah sedikit sebanyak kalau dia ada sesuatu pada diri yang tanpa disengajakan atau ilmu-ilmu salah yang dituntut. Jadi berkaitan dengan perkara ini juga, FJ nak cerita berkaitan dengan dia kata dalam video ni, dia sendirilah yang mention berkata benda-benda ni adalah perbuatan syirik dan sebagainya. FJ tak dapat pastikan lah sebab ia punya bergantung kepada amalan yang dia lakukan dan apa niat dia dan sebagainya lah. Kalau memang niat dia contoh normal people, kita belajar ilmu pertahankan diri, normal people maksudnya orang normal lah yang tidak ada contohnya bantuan jin dan sebagainya. Contoh kita akan belajar cara-cara seni itulah, cara seni dan sebagainya. Tapi berdasarkan cerita tadi, dia cerita ada asap kemenyan, ada macam nak penunduk orang, lepas tu nak bagi, bila kita amalkan sesuatu tu, kita punya tumbukan tu jadi macam daripada orang biasa kan. Lepas tu bila kita kena pukul dan sebagainya, kita tak rasa kesakitan itu. Yang ini bagi FJ, mungkin banyaklah pandangan ataupun teori. FJ pun tak berani nak cakap pendapat ataupun pandangan, tapi ini adalah pandangan yang FJ faham lah. Mungkin betul lah dia kata kemungkinan ada bantuan dari sudut jin dan sebagainya. Ini ikut teori lah yang apa yang dicakap tadi, tapi FJ tak pasti akan kita, sebab FJ sendiri pun tak berani katalah tentang ilmu persilatan ni. Nanti mungkin kalau FJ terlebih cakap, mungkin ada yang marah dan sebagainya, ada amalan-amalan yang kau tak tahu dan sebagainya. Jadi adalah lebih baik mungkin FJ kena tanya sendiri lah, sebab setiap persilatan dia lain. Ada persilatan ni dia ada amalan, dia ada dia punya hujah dia. Yang persilatan ni dia ada dia punya hujah dia dan sebagainya. Ada persilatan ini dia ada hujah dan sebagainya. Tetapi ada dulu yang FJ pernah tahu berkaitan dengan ilmu persilatan ni, di mana baca Al-Fatihah. Dia tak tahu persilatan apa tu, tapi ini diceritakan oleh kawan dululah. Ada kawan dulu diceritakan baca Al-Fatihah, jadi orang tak boleh tumbuk, tak boleh, maksudnya tak boleh menyerang orang tersebut apabila dia baca surah Al-Fatihah. Kalau tak silap FJ lah, Al-Fatihah tu dibaca secara terbalik. Kalau tak silap FJ, yang dicakap, dia pernah cerita, member FJ pernah cerita tu, dia kata bukan member yang FJ selalu bawa tu, ni member lain lah. Kata baca Al-Fatihah secara terbalik, lepas tu adalah kot dia punya cara-cara kaedah dia. Lepas tu orang tak boleh nak melakukan tumbukan dan sebagainya, maksudnya tak boleh nak menyerang diri orang tersebut lah. Dan perkara ni bagi FJ macam mana lah, benda yang tak diamalkan oleh para sahabat, Nabi kita dan sebagainya, lebih baik kita menolak lah. Kita tak tahu benda tu sama ada betul ataupun tidak, maksudnya dia ikut syariat ataupun tidak. Takut nanti bila benda tu tak ikut syariat, contohnya benda tu berlaku atas bantuan jin dan sebagainya, maka itu yang boleh menyebabkan syirik tu. Sebab kita apa semua adalah berbalik kepada Allah Subhanahu Taala lah. Jadi bila katakanlah korang minta bantuan jin, kadang-kadang orang yang amalkan ni, kadang-kadang dia pun tak faham kot. Dia ingat bila dia baca tu dia dapat satu ilmu hikmah yang dia rasa macam ada satu powerful. Tapi powerful tu takkan datang dengan sendirinya, takkan datang daripada dalam diri dia sendiri. Sebab manusia ni biasalah, manusia normal lah, dia tak ada berkekuasaan. Kita semua makhluk tidak ada satu pun kekuasaan, melainkan Allah Subhanahu Taala lah yang mengizinkan akan kekuasaan tersebut. Jadi apabila jadi macam tu, kemungkinan jin bantu dia, dan benda ni kadang-kadang dia jadi syirik lah. Dia pergi kepada kesyirikan. Akhirnya dia bila nak bantuan sesuatu, dia tak minta kepada Allah SWT. Jadi dia amalkan amalan tu, nanti amalan tu akan datang lah. Keadaan dia macam tu. Tapi berkaitan dengan penampakan ni, satu je yang FJ faham berkaitan dengan penampakan lah. Bila ada orang mention, dia kata dia ada penampakan, ada kelebihan penampakan dan sebagainya, FJ dah teliti banyak lah. Ini bukannya FJ punya pandangan. FJ teliti banyak orang-orang yang melakukan ruqyah dan sebagainya yang hebat-hebat lah. FJ rujuk sama ada video dan sebagainya, FJ tengok pandangan diorang dan sebagainya. Satu je yang FJ dapati, bahawa